Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini tersambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cik Taufik Ibrahim. Hari ini bab 10 penerokaan angkasa lepas, subtopik 10.2 perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Okey, so dalam subtopik 10.2 perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas, saya buat dua bahagian. So slide kali ini adalah bahagian satu sebab banyak benda yang saya nak share pada awak pada slide kali ini. So tak ada dalam buku teks, saya share di sini. So ada satu hasil pembelajaran iaitu berkomunikasi tentang perkembangan dan aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas serta kepentingannya. So yang pertama sekali kita tengok dulu kepada perkembangan dalam penerokaan angkasa lepas ataupun sejarah penerokaan angkasa lepas daripada zaman dahulu sampailah zaman sekarang. So pada abad ke-11, China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempurannya. Kalau awak tengok cerita The Great Wall, lakonan Matt Damon, di sini cerita ni mengisahkan mengenai 3 orang pengembara barat datang ke negara China untuk mencuri serbuk letupan iaitu belerang. Jadi Great Wall ni menceritakan tentang negara China membina wall, dinding yang besar, tembok yang besar untuk menghalang daripada diserang oleh raksasa. So tengok sikit macam mana serbuk letupan itu digunakan. Okey, so macam itulah serbuk letupan digunakan untuk melawan raksasa dalam filem ni. So poin kat sini nak menunjukkan bahawa China dah mula menggunakan serbuk letupan dalam peperangan mereka. Seterusnya pada tahun 1609, teleskop dicipta oleh Galileo Galilei. Tetapi teleskop yang pertama bukan dicipta oleh Galileo Galilei tetapi dicipta oleh Hans Lippershey, pembuat kacamata, secara tak sengaja pada tahun 1608. Tetapi pembesaran teleskopnya cuma 3 kali ganda sahaja. So inilah wajah Hans Lippershey. So apabila Galileo Galilei mendengar khabar berita macam ni, beliau pun mencipta satu teleskop dengan ilmunya dengan pembesaran 30 kali ganda. So ini ialah bentuk rupa teleskop Galileo Galilei. So daripada teleskop Galileo Galilei ini, beliau menemukan bulan yang mengelilingi Mushtari. So tengok gambar rajah di bawah ni. So apabila Galileo Galilei menggunakan teleskopnya, dia nampak bulan-bulan mengelilingi planet Mushtari, dan juga beliau nampak Zuhrah mengelilingi matahari. Jadi beliau berpegang kepada konsep heliosentrik yang kita bincang sebelum ni, iaitu matahari sebagai pusat sistem suria, bumi mengelilingi matahari. So inilah gambar rajah macam mana Galileo Galilei menggunakan teleskop untuk mencerap bintang-bintang ataupun angkasa lepas. So inilah wajah Galileo Galilei. Seterusnya pada tahun 1957, pada 4 Oktober 1957, Kesatuan Soviet melancarkan satelit buatan manusia pertama di dunia iaitu Sputnik 1 ke angkasa lepas bertempat di Kazakhstan. So ini ialah bentuk rupa macam mana satelit buatan manusia yang pertama iaitu Sputnik 1. So ni macam mana roket yang digunakan untuk melancarkan Sputnik 1 ke angkasa lepas. So tujuannya untuk berfungsi untuk mengenal pasti ketepatan atmosfera, membekalkan data tentang taburan isyarat radio dalam lapisan ionosfera, dan berbentuk sfera yang diperbuat daripada aluminium, diameter 58 cm kecil sahaja dan beratnya 83.5 kg sahaja. Dan dia ni berkedudukan 800 km dari permukaan bumi dan pada kelajuan 29,000 km per jam. So berada di angkasa lepas selama 21 hari sahaja selepas kehabisan tenaga. Selepas 21 hari, Sputnik 1 ni dah habis tenaga, tetapi dia mengorbit bumi sebanyak 1440 kali. Maknanya satu orbit itu mengambil masa lebih kurang 96 minit. Seterusnya, setahun selepas itu, 1958, tercabar dengan USSR ataupun Kesatuan Soviet, Amerika Syarikat melancarkan satelit pertamanya iaitu Explorer 1 ke angkasa lepas pada 31 Januari 1958. So dalam sejarah astronomi, memang USSR ataupun Kesatuan Soviet dia bersaing dengan Amerika Syarikat. So ini ialah rupa bentuk Explorer 1. Ini ialah pelancaran Explorer 1 ke angkasa lepas. So Explorer 1 ni mengorbit di ISS selama 4 bulan sebelum mengalami masalah bateri. So selepas tu bateri dia kong, tetapi dia tetap mengorbit selama 12 tahun sebelum masuk ke atmosfera. Dia termasuk dalam atmosfera bumi pada 31 Mac 1970 dan terbakarlah dan rosak. Seterusnya pada tahun 1961, pada 12 April 1961, Lieutenant Yuri Gagarin daripada Rusia menjadi manusia yang pertama mengorbit bumi dalam pesawat Vostok 1 ataupun Vostok 1. So ni ialah Lieutenant Yuri Gagarin. So tu ialah pesawat Vostok 1 ni gambar rajahnya.
sebagainya. So ini ialah lakaran bagaimana Yuri Gagarin mengorbit bumi daripada launch lancarkan roket, lancarkan kapal angkasa Vostok 1 dan dia mendarat di tempat yang sama. Seterusnya pada tahun 1969, pada 20 Julai 1969, angkasawan Amerika Syarikat iaitu Neil Armstrong menjadi orang yang pertama menjejakkan kaki di permukaan bulan, disertai oleh 3 angkasawan yang lain, antara 2 kawannya iaitu dia sendiri iaitu Neil Armstrong, Edwin Aldrin dan Michael Collins. Tapi Michael Collins ni tidak turun ke bulan kerana dia diberi tugas untuk mengawal command modul ataupun kapal angkasa yang mendarat di bulan pada waktu itu. So ni ialah Neil Armstrong, Edwin Aldrin dan Michael Collins yang menaiki Apollo 11 naik ke bulan. So ni macam mana Apollo 11 itu naik ke permukaan bulan, pergi ke angkasa lepas. So ni ialah gambar rajah ataupun video yang paling bersejarah bagi manusia kerana merupakan jejak langkah ataupun langkah pertama manusia di permukaan bulan. Pada tahun 1973 pula, kapal angkasa tanpa pemandu iaitu US Pioneer 10 tiba di Mushtari pada 3 Disember 1973 selepas 640 hari berlepas pada 3 Mac 1972. So dia berlepas pada tahun 3 Mac 1972. 640 hari selepas itu iaitu 3 Disember 1973 dia sampai di Mushtari. So berada pada jarak 130,000 km daripada Mushtari. So ni ialah kapal angkasa iaitu US Pioneer 10. Okey, selepas tu ni gambaran macam mana US Pioneer 10 berada dekat dengan planet Mushtari. So kapal angkasa yang pertama melepasi tali pinggang asteroid. So asteroid ni ada tali pinggang dia rangkaian lingkaran dia di antara planet Mushtari dan planet Marikh. So kapal angkasa ni yang pertama melepasi tali pinggang asteroid. Jadi fungsinya ialah untuk mengumpul data berkenaan permukaan Mushtari untuk penerokan oleh kapal angkasa seterusnya iaitu Voyager dan Galileo. So ini memberi jalan ataupun memberi data kepada penerokan angkasa oleh kapal yang akan datang, kapal angkasa yang akan datang. Pada tahun 1981, pada 12 April 1981, pesawat ulang-alik Columbia Space Shuttle memulakan penerbangannya yang pertama. Pesawat ini boleh digunakan kembali setelah selesai sesuatu misi. Sebelum ni bila kita guna roket ke pesawat kapal angkasa tak boleh guna balik, tapi yang ni boleh guna balik. Okey, so ini macam mana pesawat ulang-alik ini digunakan untuk menuju ke angkasa. Selepas selesai misi dia boleh balik semula ke permukaan bumi, dia mendarat macam biasa, dia landing macam biasa. Alright, so terdapat 6 pesawat iaitu Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis dan Endeavour. Tetapi 2 daripadanya iaitu Challenger dan Columbia meletup selepas dilancarkan dan mengorbankan semua kru pada waktu tersebut. So ini gambar rajah ataupun video macam mana Challenger ataupun Columbia ni meletup selepas dilancarkan di angkasa. Seterusnya pada tahun 1989, kapal angkasa lepas Voyager 2 dilancarkan pada 20 Ogos 1977. Fungsinya untuk menjelajah Mushtari pada tahun 1979 dan dia pergi pula kepada planet Zuhal pada 1980, planet Uranus pada 1986 dan last sekali ialah pada planet Neptune iaitu planet yang paling jauh sekali dalam sistem suria pada tahun 1989. So pada 25 Ogos 1989, Voyager 2 menghampiri planet Neptune pada jarak yang sangat-sangat dekat. So ini ialah Voyager 2, gambar rajah dia macam mana Voyager 2 bergerak. Selepas itu Voyager akan mengambil gambar-gambar objek yang berada di sepanjang laluannya. Contohnya dia ambil gambar planet Neptune, dia ambil gambar gelang Zuhal. Zuhal kan ada gelang, ada ring. Selepas itu gambar Triton iaitu bulan bagi planet Neptune. Selepas itu gambar Zuhal yang nampak dengan ring dia sekali. Okey, selepas itu tompok merah besar Mushtari. So inilah image ataupun gambar-gambar yang diambil oleh Voyager 2 pada waktu itu. Seterusnya ialah pada tahun 1990, teleskop angkasa lepas Hubble dilancarkan dari kapal angkasa Discovery. Teleskop besar di angkasa lepas dan mengorbit bumi pada 547 km daripada permukaan bumi. Okey, dia sebesar bas sekolah dan mempunyai berat kira-kira 2 ekor gajah dewasa. So Hubble ini mengambil gambar objek di angkasa seperti bintang, galaksi, planet-planet dan pelbagai objek yang ada di angkasa lepas. So ini ialah teleskop Hubble. So kita tengok sikit apa gambar-gambar yang diambil oleh teleskop Hubble. So contohnya yang pertama sekali ialah gambar di mana kematian sebuah bintang mirip matahari yang mempunyai jarak 4,000 tahun cahaya daripada bumi. So tengok lagi apa gambar yang diambil oleh
teleskop Hubble. Aurora di atas planet Zuhal, okey, berada di kutub planet Zuhal. Kita dah bincang dalam bab 9, okey, di bumi, tapi di Zuhal pun ada juga. So teleskop Hubble dapat ambil gambar. Seterusnya ialah sekumpulan bintang yang berwarna biru di suatu galaksi, sebuah galaksi M66 Leo triplet, dan letupan supernova sesuatu bintang. Semua ini dirakam oleh teleskop Hubble. Seterusnya pada tahun 1996, kita bincang dekat Malaysia pula, iaitu Miasat, Malaysia East Asia Satellite ataupun Satelit Asia Timur Malaysia. Miasat 1 dilancarkan pada Januari 96 dan Miasat 2 pada November 96. Okey, dia dilancarkan di Guyana, Perancis, bukan di Malaysia lah. Membenarkan khidmat televisyen langsung kepada pengguna dan khidmat perhubungan di kawasan dari Malaysia ke Filipina dan dari Beijing ke Indonesia. Okey, so ini ialah Miasat 1 dan Miasat 2, sama sahaja rupa bentuknya. So ini ialah roket Ariane yang digunakan untuk melancarkan Miasat 1 ataupun Miasat 2. Alright, seterusnya pada tahun 2000, satelit mikro pertama negara iaitu Tiyonsat 1 dilancarkan di Kazakhstan pada 26 September 2000. Okey, tak berlaku juga di Malaysia, di Kazakhstan. 650 km dari permukaan bumi dan bertujuan untuk pencerapan bumi, uji kaji saintifik sinar kosmik dan aplikasi telekomunikasi, dan juga berupayaan untuk mengambil gambar muka bumi untuk kegunaan pemantauan sumber perhutanan, pertanian dan pencemaran. So ni ialah Tiyonsat 1 gambar rajahnya, dan inilah contoh data yang diambil berkenaan kualiti air di sesuatu kawasan. Itu kegunaannya lah. Pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara Malaysia Angkasa ditubuhkan, memajukan pendidikan dan penyelidikan sains angkasa. Pada 2006, Angkasa telah melancarkan program angkasawan negara untuk menghantar angkasawan Malaysia ke angkasa lepas. So pada 10 Oktober 2007, Datuk Dr. Sheikh Muzaffar telah berlepas ke stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS. So ini adalah logo angkasa. So ini ialah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar, dan ini ialah kapal angkasa Soyuz TMA-11 yang digunakan oleh Datuk Dr. Sheikh Muzaffar dan krunya pergi ke ISS pada tahun 2007. Seterusnya pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa ISS telah siap dibina dengan lengkap selepas dilancarkan pada 20 November 1998. So dia dilancarkan pada tahun 1998 tetapi komplit lengkap siap pada tahun 2011. So ISS membolehkan kehadiran manusia di angkasa lepas secara berterusan. Okey, membolehkan angkasawan menjalankan penyelidikan dan kajian. Contohnya kesan mikrograviti yang tidak dapat dijalankan di bumi. So ada kajian-kajian yang tak dapat dijalankan di bumi, dia buat di ISS. So memberi kelebihan kepada penerokaan angkasa lepas pada masa yang akan datang. Okay, so ni ialah ISS. So ISS ini terletak 400 km daripada permukaan bumi dan berkelajuan 28,163 km per jam. So bermakna ISS ni mengelilingi bumi sehingga 15 kali satu hari. Okay. Seterusnya, info menarik yang saya nak share dengan awak, negara yang berjaya ke bulan. Okay, sama ada dia hantar kru ataupun angkasawan ataupun dihantar kapal angkasa, satelit ataupun prop angkasa sahaja ke bulan. So yang pertama sekali ialah negara Amerika Syarikat, negara USSR ataupun Kesatuan Soviet, sekarang ni dah jadi negara Rusia. Okay, dipecah-pecahkan wilayahnya. Yang ketiga ialah negara China, yang keempat negara Jepun, yang kelima negara India, yang keenam negara Eropah ataupun European Space Agency, dan yang ketujuh ialah Israel. So negara yang berjaya ke Marikh pula, sama ada dia hantar prop angkasa sahaja mendarat di Marikh, iaitu yang pertama sekali ialah negara negara USSR, Kesatuan Soviet, yang kedua Amerika Syarikat, yang ketiga European Space Agency ataupun Eropah, yang keempat ialah negara India. So antara negara yang bakal ke Marikh pada masa yang akan datang, yang terdekat ni ialah dua negara. Yang pertama ialah negara China dan negara UAE. Okey, seterusnya penjelajahan angkasa lepas pada masa yang akan datang. So antara gambar-gambar ataupun logo label-label yang wujud ataupun yang disebarkan oleh angkasawan di barat ialah bagaimana mereka nak meneroka lebih jauh lagi di angkasa lepas. So disebarkan bahawa mereka daripada bumi nak pergi ke bulan dah capai, daripada bumi nak pergi ke Marikh pun dah capai. So sekarang ni mereka nak pergi ke Ceres. Untuk pengetahuan awak, antara negara, satu-satunya negara yang telah menghantar kapal angkasa ataupun prop angkasa ke Ceres yang berjaya ialah satu saja,
saja, iaitu Amerika Syarikat. Okey, seterusnya mereka bercadang pula nak pergi ke Ganymede, iaitu salah satu satelit semula jadi di planet Mushtari ataupun bulan di planet Mushtari. Selepas tu Callisto ataupun satelit semula jadi juga di planet Mushtari, dan seterusnya di Triton, iaitu planet Zuhal. Okey, bulan bagi planet Zuhal. Okey, sampai ke situ mereka nak pergi meneroka angkasa lepas. So inilah perancangan mereka lah. So boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan, boleh tekan link di description video di bawah. Saya sediakan soalan, tekan saja di situ yang saya tanda ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya Cikgu Taufik Ibrahim, dan satu lagi pergi ke page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim, silalah like page Facebook Cikgu Taufik Ibrahim. Jadi untuk pembelajaran seterusnya masih lagi 10.2 perkembangan dan teknologi dalam penerokan angkasa lepas. Kita bincang bahagian 2 pula, iaitu aplikasi teknologi dalam penerokan angkasa lepas dan kepentingannya. So kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.